Negara Brunei Darussalam terus tidak mencatatkan kes jangkitan baharu COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 142 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dan yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 22 Zulhijjah 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 142 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Sementara itu, satu kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan stabil. Manakala 13 orang kontak kepada kes 142 tersebut sedang menjalani arahan kuarantin atau quarantine order di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan juga berada dalam keadaan sihat dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Di samping itu, seramai 726 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 4,128 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,098 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 45,835 ujian. Sehubungan dengan ini, sukacita dimaklumkan bahawa kesemua 90 orang penumpang yang berada dalam penerbangan BI874 pada 5 Ogos 2020 iaitu bersama kes 142 telah disahkan negatif bagi ujian SARS-CoV-2. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengambil kira situasi COVID-19 di negara ini dalam keadaan yang terkawal. Menteri Kesihatan memaklumkan mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin 17 Ogos 2020. Menaikkan arcade dan taman permainan kanak-kanak ataupun indoor and outdoor dari tahap pertama level 1 ke tahap kedua. Seterusnya, menaikkan dari tahap kedua ke tahap ketiga bagi aktiviti-aktiviti berikut: kolam renang, panggung wayang, pusat kegiatan warga emas dan perkumpulan ramai. Seterusnya, mengekalkan aktiviti kafe internet di tahap ketiga. Menaikkan dari tahap ketiga ke tahap 4 bagi aktiviti-aktiviti berikut: kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan. Mengekalkan aktiviti-aktiviti berikut di tahap keempat ataupun level 4: masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat selain masjid dan surau, sekolah, pendidikan teknikal, vocational dan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik, sekolah memandu, gym dan fitness center, kemudahan sukan indoor dan outdoor, golf, restoran, kafe dan food court, dan gerai dan pasar. Sementara itu, berikut ialah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial bagi aktiviti-aktiviti tertentu. Bermula 17 Ogos 2020, perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan keramaian tidak melebihi 200 orang sahaja.
Orang ramai boleh merujuk kepada syarat-syarat terperinci di dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap 3 yang akan dimuat turun ke laman web Kementerian Kesihatan. Seterusnya, arcade dan taman permainan kanak-kanak, indoor dan outdoor akan dibenarkan beroperasi pada kadar 60% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Garis panduan bagi arcade dan taman permainan kanak tahap kedua akan dimuat naik ke laman web Kementerian Kesihatan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan ingin memberikan peringatan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar ataupun ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, harga bayaran caj ujian swab RT-PCR COVID-19 yang dikenakan kepada warga asing yang diberikan kebenaran khas untuk masuk ke negara ini dikurangkan daripada RM1,000 kepada RM350 bermula esok hari Jumaat 14 Ogos 2020. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Kementerian Kesihatan juga ingin menekankan dan mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak, dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Di samping itu, orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis, terutama sekali di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishment kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Oleh yang demikian, pengurus-pengurus premis berkenaan adalah dinasihatkan untuk mencetak dan memaparkan QR code di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai juga disyorkan untuk mengambil serius dalam penggunaan aplikasi BruHealth, terutama sekali dalam mengimbas QR code ini, kerana ianya adalah penting bagi Kementerian Kesihatan untuk membuat pengesanan kontak ataupun kontak tracing jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Sehubungan dengan ini, jika orang ramai mempunyai sebarang masalah dalam penggunaan aplikasi BruHealth, adalah dinasihatkan untuk menghubungi talian 148 pada waktu bekerja ataupun melalui email bruhealthsupport@moh.gov.bn dan askhow@moh.gov.bn. Penyajian makanan secara buffet akan dibenarkan bermula 17 Ogos ini. Yang berhormat Penerangkaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, memaklumkan perkara tersebut dalam sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Pelaksanaan pelan de-escalation bagi premis-premis makanan seperti restoran, kafe dan food court adalah kekal berada dalam fasa keempat, iaitu dengan mengikuti garis panduan seperti mana yang telah disampaikan semasa sidang media
pada 22 hari bulan Julai 2020 yang lalu. Walau bagaimanapun, bermula 17 hari bulan Ogos 2020 ini, penyediaan makanan secara buffet adalah dibenarkan dengan syarat makanan buffet dihidangkan oleh pekerja premis makanan. Garis panduan yang terperinci bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan dalam fasa keempat yang terkini akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jumlah pengunjung yang dibenarkan memasuki pawagam turut ditingkatkan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menjelaskan ini termasuk peningkatan bagi had umur kanak-kanak yang dibenarkan. Di bawah pelaksanaan Plan De-eskalation fasa ketiga bagi pawagam, jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk ke dalam satu-satu masa adalah dinaikkan kepada 80% dari jumlah kapasiti biasa, iaitu kapasiti biasa ruang duduk pawagam berkenaan dengan memastikan penjarakan fizikal pengunjung pawagam sekurang-kurangnya satu tempat duduk. Walau bagaimanapun, pengunjung yang datang secara berkumpulan atau berkeluarga adalah dibenarkan duduk berdekatan, dan di dalam fasa ketiga ini juga, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah adalah dibenarkan untuk memasuki pawagam. Orang ramai bolehlah merujuk garis panduan terperinci bagi pawagam dalam fasa ketiga yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Teruskan bersama berita perdana bagi mengikuti perkembangan sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam sidang media itu memaklumkan garis panduan bagi penggunaan pengangkutan awam semasa wabak COVID-19 telah dikemas kini yang akan mula berkuat kuasa pada hari Isnin 17 Ogos 2020. Di bawah garis panduan yang dikemas kini itu, para pengusaha pengangkutan awam dibenarkan untuk beroperasi 100% kapasiti duduk kenderaan daripada 50% sebelum ini. Walau bagaimanapun, pengusaha pengangkutan awam serta penumpang-penumpang adalah masih perlu mematuhi garis pandu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Antara lainnya adalah 1. Pengusaha-pengusaha hendaklah menyediakan kod QR ProHealth di pintu masuk dan dalam kenderaan. Manakala penumpang adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR ProHealth sebelum menaiki pengangkutan awam. Hanya penumpang yang mempunyai kod hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk menaiki pengangkutan awam. Kedua, pemakaian sungkup muka ataupun face mask adalah dimestikan di dalam pengangkutan awam sepanjang perjalanan. Dan ketiga, pemandu dan konduktor bas adalah disarankan untuk tidak menerima penumpang-penumpang melebihi kapasiti tempat duduk dan tidak menerima penumpang tambahan untuk berdiri dalam bas-bas pengangkutan awam di sepanjang perjalanan. Garis pandu yang lengkap boleh didapati dan dimuat turun melalui website Jabatan Pengangkutan Darat JPD, iaitu www.jpd.gov.bn. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC juga ingin mengingatkan kepada pengusaha-pengusaha pengangkutan awam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Tanggungjawab sosial seperti menjaga kebersihan
adalah juga meliputi pengangkutan di perairan. MTIC menyarankan kepada semua pemilik, pengusaha dan pemandu perahu penambang untuk bekerjasama dalam memastikan semua aspek kebersihan hendaklah dijaga, termasuk pembersihan bangku-bangku duduk perahu dan jaket-jaket keselamatan bagi penumpang. Keselamatan semasa menggunakan pengangkutan di perairan adalah perlu juga dijaga dengan sentiasa menggunakan jaket keselamatan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menjelaskan melalui pelan de-escalation sekolah-sekolah memandu di seluruh negara yang mana pada ketika ini adalah pada fasa keempat. Kementerian ini mengambil maklum bahawa ketika ini terdapat beberapa ujian memandu praktikal yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Darat JPD disebabkan oleh penutupan sementara yang telah dijalankan baru-baru ini. Perkara ini sedang ditangani oleh JPD dengan tambahan jumlah pegawai penguji dan meningkatkan kekerapan sesi ujian memandu, terutama bagi ujian praktikal di Kompleks Latihan dan ujian memandu litar JPD, Kampung Sungai Akar. InsyaAllah, sesi ujian memandu praktikal akan kembali ke jadual seperti biasa pada penghujung bulan Ogos ke awal bulan September ini. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga memaklumkan bahawa pelan de-escalation bagi internet kafe masih dikekalkan pada fasa ketiga. Kementerian tersebut juga telah membuat penambahbaikan dalam garis pandu pembukaan semula dan operasi internet kafe yang telah dikemas kini bermula 1 Ogos 2020 yang lalu. Penambahbaikan tersebut antara lainnya adalah 1. Menghadkan jumlah pelanggan atau pengunjung dalam satu-satu masa tidak melebihi 90% dari jumlah kapasiti biasa. Ruang duduk premis internet kafe berkenaan dengan memastikan penjarakan fizikal dan sosial sekurang-kurangnya 1 meter sepanjang aktiviti dijalankan. Kedua, pengusaha dikehendaki menyediakan kod QR BrewHealth bagi pelanggan untuk mengimbas kod QR BrewHealth sebelum memasuki premis internet kafe. Hanya pengunjung yang mempunyai kod hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk memasuki premis. Dan ketiga, pemakaian face mask atau sungkup muka adalah dimestikan untuk pengusaha dan pengunjung semasa berada di dalam premis internet kafe. Akhir sekali, saya bagi pihak Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan agensi-agensi di bawahnya ingin menyarankan bagi semua pengguna, pengusaha dan mana-mana pihak berkepentingan, itu stakeholders, di dalam sektor pengangkutan dan juga sektor infokomunikasi untuk sama-sama menjalankan tanggungjawab sosial masing-masing bagi menyokong usaha kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 mengikut garis panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan. Semasa sidang media yang sama, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan tidak ada perubahan terhadap de-escalation terhadap tahap keempat bagi gym dan fitness center, fasiliti sukan tertutup, fasiliti sukan luar dan padang golf, kecuali pengemaskinian garis panduan bagi sukan berpasukan, iaitu peningkatan dari 10 ke 15 orang dalam satu kumpulan bagi menjalani program latihan sahaja. Manakala garis panduan lain adalah sama seperti sebelumnya. Yang berhormat Meja Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, Bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin juga mengongsikan organisasi sports dan perlawanan kompetisi masih tidak dibenarkan. Berdasarkan statistik sejak 16 Mei 2020, 289,096 pengunjung telah menggunakan pusat-pusat sukan di seluruh negara. Bagi kolam renang, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan pelaksanaan de-escalation tahap kedua diubah ke tahap ketiga. Kesemua perubahan termasuk pelaksanaan akan bermula pada hari Isnin, 17 Ogos 2020. Pertama, penggunaan ditingkatkan daripada 60% kepada 80% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang. Kedua, penggunaan dibukakan kepada semua peringkat umur. Ketiga, ia akan dibukakan setiap hari dan dihadkan kepada 2 jam sehari bagi setiap individu. Kolam-kolam renang di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
akan dibukakan mulai jam 8 pagi hingga 6 petang dan ditutup pada jam 12 tengah hari hingga jam 2 petang kecuali pada hari Jumaat di mana ianya akan ditutup pada jam 11.30 pagi hingga jam 2 petang. Manakala hari-hari operasi bagi kolam-kolam renang lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Perkara kedua, bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum, galeri pameran dan perpustakaan, pelaksanaan de-escalation tahap ketiga adalah ditingkatkan ke tahap keempat seperti berikut. Bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pertama, ianya akan beroperasi semula seperti biasa dengan 100% kapasiti tertakluk kepada ruang. Kedua, pusat ini dibukakan kepada kanak-kanak tanpa menghadkan umur dan tidak mempunyai simptom seperti demam, selisma atau berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang teruk. Ketiga, kebenaran bagi pusat berkenaan untuk beroperasi di tahap keempat adalah tertakluk kepada kelulusan hasil pemeriksaan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi pusat orang kelainan upaya, pertama, ianya dibenarkan operasi semula seperti biasa dengan 100% kapasiti. Kedua, fasilitis ini dibukakan kepada semua golongan OKU yang tidak mempunyai penyakit kronik. Bagi museum, galeri dan perpustakaan, ianya dibenarkan untuk beroperasi dengan kapasiti tidak melebihi 100 orang dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang berkenaan. Bagi Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan seterusnya menjelaskan pelaksanaan de-escalation tahap kedua diubah ataupun ditingkatkan ke tahap ketiga. Kapasiti penggunaan ditingkatkan daripada 60% kepada 80% kapasiti dalam satu masa tertakluk kepada kapasiti ruang pusat berkenaan. Sukacita diingatkan bahawa syarat dan garis panduan lain bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang kelainan upaya, museum-museum, galeri-galeri pameran dan perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas adalah sama seperti yang sedang dilaksanakan. Dalam pada itu, sukacita sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis panduan Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal, serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan semua pihak. Pemeriksaan suhu badan, sanitasi tangan, termasuk penggunaan aplikasi Blue Health untuk tujuan pendaftaran dan mengimbas kod QR apabila masuk dan keluar di setiap pusat dan fasilitis untuk terus dilaksanakan. Seramai 9,984 orang telah mendaftar dalam sistem kebajikan negara SKN dan pada masa yang sama seramai 2,866 orang telah memohon bagi bantuan sama ada melalui Majlis Ugama Islam Brunei MUIB atau Jabatan Pembangunan Masyarakat. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan ketika menjelaskan soalan yang diajukan mengenai pengemaskinian pelaksanaan SKN berkata, seramai 1,422 orang telah memohon melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat dan seramai 1,444 orang memohon bantuan melalui MUIB. Jadi kita dapat melihat bahawa sistem ini telah dapat membuat pendaftaran ini secara satu database sistem. Alhamdulillah, ianya sentiasa dipantau di bawah task force yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. So your question, bagaimanakah the receipt of the publics? I think the numbers speaks by itself. Setakat pada hari ini lebih kurang 3,300 orang telah pun dibantu untuk mengisi ataupun mendaftar di dalam sistem ini, semada di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ataupun cawangan Japin Bilbelait, Tutong dan Temburong. Dan alhamdulillah bermula daripada 4 Ogos 2020 pihak Japim telah pun pergi daripada kampung ke kampung untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang ingin diberikan bantuan untuk memasuki dalam sistem ini, di mana sebanyak 17 buah kampung telah pun diaga
ataupun we approach kampung-kampungan ni untuk memberi bantuan kepada orang ramai untuk mengisi ataupun apa jua permasalahan yang timbul. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menasihatkan orang ramai mengenai kepentingan sikap lebih bertanggungjawab semasa berada di jalan raya. Saya ingin mengambil kesempatan inilah merayulah menyeru kepada semua orang ramai. This is also a big part of social responsibility Ketani sebenarnya. Jangan menunggu Ketani menunggu polis menahan. Make it as our culture, budaya Ketani, supaya Ketani apabila di jalan raya tu, satu, you have to do social responsibility of your own. Artinya take care of your own life, take care of your family's life, take care of everybody's lives on the road itu. Salah satu punca insiden ataupun kemalangan di jalan raya adalah memandu lebih had laju inilah. Ketani sudah alhamdulillah pihak kerajaan telah pun bertungkus lumus jalan sebenarnya. Berbagai pihak agensi, bukan sahaja pihak kerajaan, pihak NGOs, pihak swasta come together to save lives on the road. Langkah-langkah pengurangan kawalan bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara masih pada tahap keempat. Jemaah dan orang ramai yang akan memasuki masjid dikehendaki mematuhi panduan yang telah ditetapkan. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran medianya menjelaskan panduan berada di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara seperti berikut. Jemaah masjid hendaklah mendaftar masuk menggunakan aplikasi Bru Health serta mendapat kelulusan kod hijau dan kuning. Bagi jemaah yang ada tanda-tanda jangkitan, dilarang hadir ke masjid. Digalakkan mengambil udu sebelum ke masjid. Memakai sungkup muka adalah dikehendaki bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu adalah sangat digalakkan memakainya. Dikehendaki membawa dan menggunakan tikar sembahyang sendiri yakni berukuran besar, mengimbas kod QR, membuat pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan menggunakan hand sanitizer, pengurangan penjarakan yakni anggaran satu kaki antara tikar sembahyang di sebelah kiri dan kanan, elakkan bersalam-salaman. Kanak-kanak lelaki berumur 12 tahun ke atas dibenarkan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kanak-kanak dan perempuan dibenarkan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu. Aktiviti takmir masjid dan kelas Al-Quran dan Mukaddam dibenarkan sebagaimana garis panduan yang dikeluarkan. Alhamdulillah, bagi umat Islam di negara ini yang akan menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara, pemakaian face mask masih dimestikan ataupun diwajibkan untuk dipakai bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan selama berada di dalam masjid bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Manakala tikar sembahyang ataupun sejadah juga masih dimestikan ataupun diwajibkan untuk dibawa sendiri ke masjid untuk diguna pakai bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat di masjid dan selama berada di masjid bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Para jemaah yang ingin hadir bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat berjemaah dinasihatkan untuk pertama sekali mengambil air sembahyang ataupun wudu di rumah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Dan juga yang terpenting sekali untuk memakai face mask ataupun sungkup muka dan juga membawa sajadah masing-masing yang mana tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 pada masa ini. Sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporatnya, Gleneagles JPMC Sdn Bhd hari ini mengelurkan sumbangan kepada 5 buah organisasi. Setiap organisasi menerima cek bernilai RM10,000 yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga ahli lembaga pengarah Gleneagles JPMC. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Royal Brunei Polo and Riding Club, Jurudong. Menerima bagi pihak Persatuan Down Syndrome Brunei ABEL ialah timbalan presidennya Dayang Siti Zaleha binti Haji Abu Salim. Mewakili An-Nur Harapan, sumbangan diterima oleh ahli lembaga pengarahnya Dayang Nur Surainah binti Haji Tengah.
Bagi Persatuan Kurang Pendengaran Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, sumbangan diterima oleh Dayang Hajah Jaranah binti Haji Talib, Setiausaha Agung Persatuan berkenaan. Sumbangan bagi Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam diterima oleh pemegang amanah eksekutif pusat berkenaan, Pengiran Datin Hajah Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Momin. Bagi pihak Yayasan Kanak-Kanak Kanser, sumbangan diterima oleh Naib Pengerusinya, Sarah Nawarah Abdullah Chen. Tahun ini, program tanggungjawab sosial korporat Gleneagles JPMC Sendirian Berhad menggariskan komitmen dan usahanya untuk terus membuat perubahan yang positif terhadap komuniti tempatan. Pada ketika ini, pembangunan yang mampan atau sustainable development adalah agenda utama yang diambil kira dalam industri pembinaan di negara ini. Ia merangkumi pembangunan infrastruktur yang berdaya tahan, memupuk inovasi serta mempromosikan industri yang inklusif dan mampan. Menteri Pembangunan juga mengongsikan adalah sangat penting bagi jurutera-jurutera yang terlibat di dalam industri pembinaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pembangunan mampan dengan penggunaan teknologi terkini dan inovasi yang dapat mengurangkan kos pembinaan dan meningkatkan produktiviti serta memanjangkan kitaran hidup atau life cycle pembangunan dan infrastruktur. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar berucap demikian semasa majlis penyampaian sudut lantikan Supervising Civil Engineer SSE dan Delegated Engineer DE bagi Kementerian Pembangunan dan Institution of Civil Engineers ICE Training Scheme petang tadi. Oleh itu, dengan bimbingan Supervising Civil Engineers dan Delegated Engineers, peserta-peserta yang mengikuti menurut skim yang ini berhormat adalah menjadi tanggungjawab kementerian tersebut antaranya untuk memastikan pegawai-pegawai teknikal yang terlibat langsung dalam industri pembinaan mempunyai tahap kemahiran yang tinggi, pengetahuan yang mendalam dan berkelulusan profesional yang diiktiraf kerana tugas dan tanggungjawab mereka. Terdahulu Jurutera Haji Amir Hishamuddin bin Penurangkaya Amar Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Zakaria Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan menjelaskan mengenai lantikan SSE. 2 orang jurutera profesional sebagai SCE dan 27 orang jurutera sebagai DE menerima sijil masing-masing. Sementara sijil penghargaan diberikan kepada Dayang Lim Sui Kau Alice yang telah menjalankan tugas sebagai Supervising Civil Engineer sejak tahun 2012 dan 3 orang jurutera profesional. Penektarafan fasiliti dan kemudahan Pusat Belia Bandar Seri Begawan merupakan projek Jabatan Belia dan Sukan dalam perancangan penjenamaan semula Pusat Belia mengikut peredaran semasa untuk terus menyokong pergerakan belia dalam sama-sama memajukan negara Brunei Darussalam. Petang tadi berlangsung majlis doa kesyukuran bagi penektarafan fasiliti Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan diselajurkan dengan pelancaran pejabat Majlis Belia Brunei. Hadir yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penurangkaya Safumulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu Kolonel Besar Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan semasa berucap menjelaskan Pusat Belia merupakan prasarana yang berperanan memberi dorongan kepada para belia melaksanakan pelbagai aktiviti serta program bagi pembangunan belia yang mampan. Tambahnya lagi, sistem tempahan buksis diwujudkan bagi pengurusan tempahan ruang, bilik atau dewan Pusat Belia Bandar Seri Begawan yang boleh dimanfaatkan semua pihak sebagai tempat belia beriadah dan menjalankan kegiatan tertentu. Dalam memberikan penghargaan serta pengiktirafan kepada Majlis Belia Brunei selaku rakan strategik Jabatan Belia dan Sukan, sebuah ruang pejabat Majlis Belia Brunei dilancarkan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang berhormat Menteri turut meninjau kemudahan dan kelengkapan baharu di Pusat Belia ini antaranya Pusat Belia termasuk Dewan Silaturahim, Surau, Bilik Informasi Maklumat, Asrama Lelaki dan Perempuan dan Shed Kitchen. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Kerjasama mengenai keselamatan penduduk kampung dan orang awam dibincangkan semalam menerusi perjumpaan penghulu mukim berserta ketua-ketua kampung dan pemangku ketua kampung di Mukim Gadong A dengan pihak polis Pusat Bandar Seri Begawan dan Balai Polis Berakas. Hadir yang berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Nudin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Gadong A. Perjumpaan bertujuan mendekatkan penduduk kampung dengan pihak pasukan polis di Raja Brunei untuk menjalinkan kerjasama erat sekaligus membincangkan kerjasama berkaitan kejiranan kampung untuk mengekalkan keselamatan penduduk kampung dan orang awam. Sebagai salah satu usaha berterusan Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR untuk memohon berkat dalam segala usaha dan perancangannya ke arah meningkatkan keselamatan jalan raya demi kesejahteraan semua, MKKJR petang tadi mengadakan majlis solat sunat hajat, solat fardu asar berjemaah dan membaca ratib al-atas. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang-Terbangsa Brunei LTAB. Majlis diadakan bagi memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan agar terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19 serta khusus untuk memohon keselamatan bagi semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan. Hadir setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap, ahli-ahli serta ketua urus setia MKKJR. Seorang penduduk kampung Selapun Batu Apoi, daerah Temburong yang kurang upaya terpilih sebagai penerima agihan zakat peralatan petang tadi dari Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Agihan zakat peralatan perawatan perubatan berupa sebuah katil hospital diserahkan kepada Awang Abdul Rahim bin Abdullah. Penyerahan agihan zakat disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Semua peralatan berjumlah RM1,650 diambil dari peruntukan kumpulan wang zakat asnaf fakir miskin MUIB. Selain menerima agihan zakat peralatan rawatan perubatan, Abdul Rahim juga menerima agihan bulanan RM200 selama 2 tahun bermula bulan Mac lalu. Kakinya itulah apa ni gout kan, ada dia punya kesihatan badannya kurang tu, kita bawa ke JPMC. Saya nak operasi lah bagian kepala. Kurang lebih dalam setahun yang lalu, lepas ya operasi di Jerudong JPMC, ya kena bagi bantuan dari JPMC, ada pulang kursi rodanya. Jadi terima kasihlah dari kerajaan ke bawah Duli telah memberi melalui MUIB. Terima kasihlah kerana memberi bantuan katil ini untuk keselesaan ialah. Fenomena tahi bintang Perseids atau Perseids meteor shower iaitu meteor atau tahi bintang yang paling terang cahaya atau kilauannya dapat disaksikan di ruang angkasa negara malam tadi. Persatuan Astronomi Brunei membuat cerapan di kawasan Sumbiling Eco Village daerah Temburong. Kru RTV Mojo ada laporannya. Cerapan yang bermula pukul 9 malam mencatatkan sebanyak 5 tahi bintang. Fenomena seperti ini hanya dapat dilihat sekali dalam setahun mengikut keadaan cuaca serta ruang angkasa. Peluang ini juga antara saat yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai, terutama para peminat astronomi, untuk sama-sama menyaksikan cahaya atau kilauan bintang yang lebih terang daripada biasa. The thing with Perseids meteor shower is really it's an event worth taking the trip for and witnessing yourself, because in terms of sort of activity, or more like the number of meteors that you can actually sort of look, find and sort of count yourself and witness yourself, we're talking about could be anywhere from 40 to 60 per hour in a really good night, because we have sort of although not from my experience, we have from sort of other members who have witnessed this event about 2-3 years ago. You need a lot of patience to actually be able to sort of really stay in this hobby ini. But at the same time, I say just wait for that one moment
where you actually get to witness something amazing lah. Syarapan fenomena disertai oleh beberapa orang ahli perempuan. Mereka menyifatkan peluang tersebut sebagai saat paling manis yang sukar dilupakan kerana dapat menyaksikan sendiri tahi bintang Perseids. I joined Brunei Astronomical Society since March last year. We both wanted to learn more about astronomy. I didn't know there's such thing as Islamic astronomy. So this society also focuses on Islamic astronomy known as Ilmu Falak. So to me that is also beneficial to learn lah, pasal macam like lihat anak bulan is actually more harder than what we think it is. Perasaan dapat melihat saya sendiri pada ketika itu, melihat sebanyak 4 butir. Ya Allah, tidak disangkakan sebab saya berpeluang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat-sangat gembiralah, sangat-sangat excited, sangat-sangat rasa bertuah juga sebab dapat melihat. Fenomena meteor shower yang berlaku ini antara tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta seluruh sekian alam. Justru sebagai hambanya, kita perlu sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan selama ini. Bagi mereka yang tidak berpeluang untuk menyaksikan fenomena meteor shower atau tahi bintang yang paling terang cahaya atau kilauannya, fenomena ini dijangka berlaku setiap tahun. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Konsep kepimpinan Islam dan kaedah menangani dan menguruskan krisis menurut perspektif Islam didedahkan kepada para peserta program Upskilling and Reskilling Kepimpinan Islam dan Pengurusan Krisis, program Anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Pagi tadi, program tersebut berlangsung di Bilik Latihan UNISA. Into the right position. Program yang akan turut diadakan Sabtu ini antara lain mengandungi pengenalan kepada konsep kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani masalah-masalah yang berlaku di zaman pemerintahan baginda. Ia disampaikan oleh Dr. Ahmad Fauzio Gunbado, Ketua Program Lepasan Ijazah Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam. Para peserta program terdiri daripada pegawai dan kaki tangan dari beberapa kementerian, pelajar dan orang persendirian. Dalam bengkelan ini kami diajarkan dan diterapkan mengenai nilai-nilai murni dari segi apakah seorang pemimpin itu dari segi Islam dan bagaimana untuk menguruskan apa-apa saja jenis krisis ataupun permasalahan berdasarkan dari perspektif Islam. Kami belajar pasal Islamic leadership and crisis management. And alhamdulillah so many inputs lah we get macam mana leaders ni dalam perspektif Islam. So dari sana juga kami belajar macam mana we can balance out universal leadership with Islamic leadership inilah. Pasar Malam Seri Kenangan yang terletak di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadir Billah Tutong kini menjadi tumpuan orang ramai untuk mendapatkan pilihan juadah bagi penduduk daerah Tutong. 29 petak gerai jualan disediakan yang menjual pelbagai jenis hidangan makanan, minuman dan menu salayan. Pasar malam ini beroperasi setiap hari bermula pukul 5 petang hingga 11 malam. Jabatan Daerah Tutong melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan telah mengambil inisiatif berpandu kepada nasihat Kementerian Kesihatan dalam mencegah penularan COVID-19. Pelanggan-pelanggan yang berkunjung ke gerai Pasar Malam Seri Kenangan ini adalah untuk tidak mengunjungi pasar malam ini jika berasa kurang sihat. Penggunaan face mask adalah sangat-sangat digalakkan. And then pelanggan hendaklah mengimbas kod QR semasa berada di pasar malam ini, mengelakkan perkumpulan ramai, mengamalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Pelanggan adalah juga dinasihatkan untuk menunggu di dalam kereta jika masa penyediaan mengambil masa yang lama. Dan terutama sekali juga anak-anak kecil adalah tidak digalakkan untuk dibawa semasa berkunjung ke pasar malam ini. Sementara itu, para penjaja juga melahirkan rasa syukur dengan sambutan yang menggelakkan daripada orang ramai. Sambutan orang penjaja pun sangat menggalakkan.
Dan juga pengunjung-pengunjungnya pun alhamdulillah banyak juga yang datang berkunjung untuk membeli barang-barang juadah-juadah yang ada tersedia di gerai Pasar Malam Seri Kenangan. Kami sebagai penjajah baru, ini satu platform yang baguslah untuk kami, yang mana penjajah dapat mencari rezeki yang lebih lah untuk and then ramai orang datang membeli jual. Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha hari ini membukakan pintunya bagi orang ramai untuk menderma darah. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berbuat demikian bermula pukul 7.30 malam hingga 9 malam ini. Kempen penerimaan darah juga akan diadakan Sabtu ini, 15 Ogos 2020 di Unicorn Sdn Bhd, Kompleks Perindustrian Beribi bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Maklumat lanjut hubungi Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha menerusi talian 224-2424 sambungan 5745 atau 6001 atau menerusi talian 7375-745. Sementara itu, 66 pain darah dikumpul menerusi kempen derma darah kali kedua anjuran Heng Yi Industri Sdn Bhd Heng Yi. Kempen 2 hari yang berakhir hari ini diadakan dengan kerjasama Jurudong Park Medical Center JPMC diadakan di Ibu Pejabat Heng Yi Industri Pulau Muara Besar. Hasil derma darah akan disumbangkan ke tabung darah di hospital-hospital di negara ini. Kempen juga dianjurkan sebagai sebahagian dari tanggungjawab sosial korporat syarikat tersebut dalam meningkatkan kesedaran tentang pentingnya menderma darah kerana satu pain darah mampu menyelamatkan 3 jiwa. Operasi sepadu yang dijalankan pagi tadi di kawasan kilometer 40.1 Lebuh Raya Tutong hala ke Muara pagi tadi mendapati lebih 25 kesalahan kompaun dilakukan oleh para pemandu. Diketuai oleh Ketua Unit Penguatkuasa JSKLL Timbalan Penguasa Polis DSP Ang Lebi. Operasi turut disertai oleh 27 anggota dan ahli serta pegawai Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas JSKLL bersama Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Sementara itu, Pegawai Penguatkuasa Kanan Jabatan Pengangkutan Darat, operasi bertujuan untuk memastikan lesen-lesen memandu dan lesen-lesen kenderaan digunakan dalam keadaan sah di samping meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan raya. Sebanyak 22 buah kenderaan diperiksa dan 11 kompaun telah dikenakan di atas pelbagai kesalahan peraturan dan akta lalu lintas jalan raya penggal 68. Hasil sekatan JSKLL telah mengeluarkan 27 kesalahan kompaun melibatkan lesen memandu mansuh, memasang pelekat plastik film atau tabir serta satu kesalahan doket iaitu kereta tidak dilundingi insurans. Hasil dari siasatan, pihak polis kebanyakan daripada kemalangan yang berlaku adalah berpunca dari sikap pemanduan yang cuai semasa memandu di atas jalan raya. Kecuaian boleh membawa kepada hilang kawalan terhadap kenderaan yang dipandu.